Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azmira Azira binti Syaiful Bahri, bernombor matrik A175615. Hari ini, saya dan rakan saya akan membincangkan tentang pengurusan zakat di Malaysia dalam konteks isu dan cabaran kontemporari. Tajuk artikel yang dipilih adalah Pembayaran Zakat Melebihi Kadar Kewajipan Zakat, iaitu sebuah kajian telah dilakukan dalam kalangan kaki tangan kerajaan di Jabatan Agama Islam Melaka. Terlebih dahulu, seeloknya kita mengenali apakah itu zakat. Zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam dan ibadah yang wajib ditunaikan. Zakat dari segi syarak adalah mengeluarkan harta tertentu untuk diberikan kepada 8 golongan asnaf yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak. Manakala, zakat dari segi bahasa adalah bersih, suci, subur, berkat dan berkembang. Zakat memainkan peranan yang sangat penting dalam 3 aspek, iaitu rohani, ekonomi dan sosial. Secara amnya, zakat terbahagi kepada 2, iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Contoh zakat harta adalah zakat pendapatan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat ternakan, zakat saham dan zakat galian dan rikas. Di Melaka, aktiviti agihan dan kutipan zakat diuruskan secara berasingan, di mana urusan kutipan zakat diletakkan di bawah tanggungjawab Pusat Zakat Melaka (PZM), manakala urusan pengagihan zakat terletak di bawah tanggungjawab Baitulmal Majlis Agama Islam Melaka (MAIM). Keprihatinan kerajaan telah menyumbang kepada langkah yang harmoni, iaitu kerajaan telah memperkenalkan Akta Cukai Pendapatan 1967. Akta ini memberi kelonggaran kepada individu Muslim yang membuat pembayaran zakat pendapatan untuk memperoleh ribat cukai pendapatan. Perolehan ribat cukai memerlukan bukti resit pembayaran zakat di institusi formal kerana ribat cukai hanya diberikan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN berdasarkan tarikh resit yang dibayar dalam tahun taksiran cukai pendapatan. Namun, Akta Cukai Pendapatan 1967 Seksyen 6A-3 tidak menyatakan amaun tertentu atau batas amaun ribat ke atas cukai, maka perolehan ribat cukai masih boleh diperolehi selagi mana pembayaran zakat dibuat atas nama pembayaran wajib di sisi agama. Keadaan ini telah menimbulkan satu isu bahawa terdapat individu Muslim yang membayar zakat dalam jumlah yang lebih besar berbanding kadar kewajipan zakat yang sepatutnya, iaitu 2.5%. Oleh itu, terdapat 2 isu yang akan difokuskan dalam video ini. Yang pertama adalah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi masyarakat Islam membayar zakat pendapatan dan melebihkan pembayaran melebihi kadar kewajipan. Yang kedua adalah persepsi masyarakat terhadap maklumat dan sistem zakat dan cukai di Melaka. Baiklah, seterusnya saya akan menyerahkan segmen selanjutnya kepada rakan saya. Baiklah, kini saya akan meneruskan dengan segmen seterusnya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Asimah Husna binti Ahmad Yusri dengan nombor matrik A175664. Saya mulakan dengan segmen perbincangan kajian. Berdasarkan 2 isu yang telah disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahawa faktor keimanan, iaitu penyempurnaan rukun Islam dan keyakinan terhadap hikmah keberkatan zakat merupakan antara pengaruh kuat yang mempengaruhi pembayaran zakat pendapatan. Antara faktor yang boleh mempengaruhi masyarakat Islam membayar zakat pendapatan adalah disebabkan kemudahan pembayaran melalui skim potongan gaji dan pengetahuan tentang kewajipan membayar zakat pendapatan serta kadar zakat yang tidak membebankan, iaitu hanya 2.5%. Kajian ini juga telah menyokong kajian yang telah dibuat oleh Hairul Nizam, Sanib, Muhammad Ali pada tahun 2007. Seterusnya, kajian ini mendapati tindakan pembayaran zakat melebihi daripada kadar kewajipan menghasilkan purata nisbah sebanyak 0.4 kali ganda daripada kadar kewajipan berupaya menyumbang hampir 21% kepada jumlah
kutipan zakat pendapatan di Melaka. Perkara ini didorong oleh faktor keimanan dan psikologi yang mendasari nilai agama Islam. Sebagaimana masyarakat Muslim yakin dengan janji Allah SWT bahawa pemberian yang lebih pada masa kini akan mendapat balasan rezeki yang lebih pada masa hadapan. Di samping itu, pembayaran zakat yang membayar lebih menjadikan amalan tersebut sebagai pemberian sedekah kepada lebih ramai asnaf yang memerlukan. Selain itu, kesan psikologi pula dapat dilihat apabila nilai altruism yang sedia ada wujud dalam sesetengah individu dapat ditingkatkan apabila pembayar zakat pendapatan berada dalam keadaan bahagia dan positif seperti kajian oleh Lilin pada tahun 2009 dan pengkaji yang lain. Nilai altruism bermaksud perasaan empati yang mempengaruhi keinginan pembayar zakat melebihkan bayaran zakat pendapatannya kepada institusi formal apabila jiwa pembayar zakat ini dapat menyelami perasaan kekurangan masyarakat asnaf. Amalan sedekah juga adalah sebagai satu psikologi yang mencapai kesedaran roh dan pembebasan daripada belenggu jasad. Dalam arti kata lain adalah kebebasan ego. Bagi isu yang kedua pula iaitu persepsi masyarakat terhadap maklumat dan sistem zakat dan cukai di Malaysia, bagi menggalakkan masyarakat Muslim membayar zakat pendapatan kepada institusi formal terutamanya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi perlu diterapkan terlebih dahulu. Oleh itu, pusat zakat perlu meningkatkan integriti daripada pihak pengurusan atasan sehingga kepada staf pusat zakat negeri bagi menolak sikap birokrasi dan kepentingan politik dalam pengurusan zakat serta menerapkan nilai akhlak Islam dan nilai murni dalam setiap bidang kerja pengurusan zakat. Selain itu, pusat zakat perlu merangka penyebaran maklumat mengenai kewajipan zakat pendapatan kepada masyarakat Muslim. Kaedah penyampaian secara langsung boleh dilakukan dengan mengadakan seminar dan khusus khasnya kepada semua kaki tangan kerajaan dan swasta. Manakala platform media sosial juga merupakan platform terbaik untuk mendedahkan pelbagai aktiviti kutipan dan agihan zakat yang sedang atau telah dijalankan supaya masyarakat dapat lihat dengan mata kasar serta yakin dengan pelbagai program dan usaha yang dijalankan oleh pihak institusi zakat dalam menguruskan harta zakat dengan telus dan cekap serta sampai kepada golongan sasaran. Kesimpulannya, pihak pusat zakat negeri perlu bertindak dalam usaha mewujudkan kesedaran dalam kalangan masyarakat Muslim tentang kewajipan membayar zakat pendapatan sebagai salah satu penyucian harta. Kesedaran merupakan satu titik tolak kepada perubahan gelagat masyarakat Muslim untuk mula bertindak membayar zakat pendapatan. Jadi, jumlah kutipan zakat pendapatan akan meningkat ditambah lagi dengan tindakan pembayaran zakat melebihi kadar kewajipan. Maka, lebih ramai angka agihan zakat boleh diberikan kepada golongan asnaf secara langsung maupun melalui program-program bayaran tertentu. Oleh itu, fungsi zakat sebagai alat dasar fiskal dapat realisasikan dengan cemerlang, khususnya bagi negara yang majoritinya penganut agama Islam. Baiklah, setakat itu sahaja perkongsian daripada kami berdua. Sekian, terima kasih.